Baik, bertemu sekali lagi bersama saya Muhammad Hafiz Rosli dan juga rakan tugas saya. Ya, Tarishni Wasit. Baik, kita akan memasuki kepada segmen kita perbincangan pada hari ini, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebelum ini telah mengeluarkan kenyataan media tentang artikel bertajuk Awas Stevia Palsu yang disiarkan melalui akhbar Berita Harian edisi 27 Mac 2017. Dan laporan akhbar tersebut juga menyatakan hasil ujian makmal yang dijalankan oleh Universiti Tun Hussein On Malaysia dan Universiti Putra Malaysia terhadap 10 jenama produk stevia yang digunakan oleh pesakit diabetes sebagai pemanis alternatif mendapati kesemua produk tersebut langsung tidak mengandungi ekstrak tumbuhan itu. Dan sebaliknya, ia adalah kombinasi bahan kimia berbahaya yang memudaratkan kesihatan. Ya, Fizi, pendedahan itu juga mungkin memeranjatkan banyak pihak, terutamanya pengguna stevia sendiri. Stevia menurut kajian diketahui memberi banyak manfaat kepada pengguna. Sebaliknya, kewujudan stevia palsu di dalam pasaran menjejaskan kesihatan pengguna. Untuk mengulas lebih lanjut tentang topik perbincangan kita hari ini, iaitu kebaikan stevia tulen kepada pengguna, NX Now menjemput Profesor Maria Dr. Muhammad Osman dari Fakulti Pertanian UPM. Tapi sebelum itu, kita akan saksikan VT yang disediakan. Ekstrak stevia adalah sejenis bahan pemanis semula jadi yang diekstrak daripada daun pokok Stevia ribodiana bertoni. Daun ini mengandungi glycosidasteviol dan diproses menjadi serbuk putih hingga kuning cerah, tidak berbau dan mempunyai rasa manis. Ia boleh digunakan sebagai pengganti kepada gula biasa, khususnya kepada mereka yang mengidap penyakit diabetes. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, Peraturan 118A, Peraturan Makanan 1985, Akta Makanan 1983 telah menetapkan standard bagi produk ekstrak stevia. Di samping itu, Seksyen 13 Akta Makanan 1983 memperuntukkan mana-mana pihak yang terlibat mengimport, mengedar, menyimpan atau menjual makanan yang ada dalam atau padanya apa-apa bahan yang beracun, merosakkan atau selainnya memudaratkan kesihatan termasuk produk stevia yang mengandungi bahan kimia berbahaya adalah melakukan suatu kesalahan. Kenyataan akhbar dari KKM menyatakan bahawa jika seseorang disabitkan dengan kesalahan di atas, dia boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. KKM sedang menjalankan siasatan ke atas perkara ini bagi memastikan produk berkenaan mematuhi perundangan makanan. Menurut KKM, kementerian itu sentiasa peka dan prihatin terhadap perkara-perkara yang boleh mengancam kesihatan pengguna. Baik, sebelum kita ingin memulakan perbincangan kita mengenai stevia ini sendiri, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof kerana sudi hadir ke NS Now pada hari ini. Dan mungkin Priya Prof, mungkin Prof boleh jelaskan sikit apakah kajian ataupun berapa lamakah tempoh kajian profesor yang melakukan mengenai stevia ini? Okey, sebelum saya mulalah, Assalamualaikum dan selamat petang kepada Hafizi dan juga Priya, dan terima kasih menjemput saya ke studio. Baru-baru ini memanglah banyak berita tentang stevia yang keluar dari akhbar, dan saya haraplah hari ini mungkin kita boleh berbincang sikit dan cuba mengurangkan kekurangan yang berlaku tentang stevia ini. Jadi saya sendiri terlibat dengan stevia ini lebih kurang 5-6 tahun lah. Dan kalau kita lihat, stevia ni bukan tanaman kita. Jadi banyak maklumat kita dapat daripada luar. Dan kita tahu bahawa stevia ni banyak manfaatnya. Umpamanya di negeri Jepun, stevia telah digunakan lebih kurang 50 tahun. Dan stevia itu sendiri telah berasal daripada Paraguay, Amerika Selatan, beratus-ratus tahun. Sampai ke hari ini digunakan oleh kaum asli mereka yang dipanggil kaum Guarani, dan tak ada masalah kesihatan. Tapi macam mana pun bila stevia ini menjadi produk, ramai pula peminat,
ada pula pesaing-pesaing dalam pasaran, mungkin disebabkan oleh inilah berlaku apa yang telah disebut oleh Hafizi tadilah, sebagai produk-produk yang bukan sebenarnya tujuan untuk membantu dalam meningkatkan nilai kesihatan kita, bahkan sebaliknya. Untuk memberikan keuntungan kepada mereka yang tak tanggungjawab lah kiranya menggunakan bahan yang palsu. Baik Prof, dari segi kebaikan stevia ini, boleh Prof ceritakan sikit bagaimana dia boleh menggantikan gula dan sebagainya, ataupun boleh dapat mengurangkan dari segi penyakit dan sebagainya. Pokok stevia ni boleh kita anggap sebagai pokok ajaib jugalah. Kerana dalam daunnya dia mengandungi tak kurang daripada 10 jenis sebatian semula jadi. Dan sebatian semula jadi ini manis. Kalau kita bandingkan dengan gula biasa, dia boleh menjadi lebih manis hingga 150 hingga ke 250 kali ganda. Jadi kita perlu ambil sedikit saja. Kalau kita nak maniskan minuman kita ataupun kita nak masukkan dalam masakan dan sebagainya, kita memerlukan gula yang banyak. Tapi oleh kerana stevia ini, kita memerlukan hanya sedikit. Mungkin kalau satu cawan teh itu mungkin 3 ataupun 4 titis dah manis. Jadi dengan cara itu, kita dapat mengurangkan intake gula. Jadi baik untuk orang yang mengidap diabetes, baik juga untuk orang yang ada masalah obesiti, dan kita boleh juga gunakan dalam produk-produk yang membantu seperti ubat gigi. Boleh kita gunakan stevia ni untuk mengurangkan kerosakan gigi dan sebagainya. Tetapi masalah dia, gula ini taklah sama rasanya dengan gula yang kita selalu ambil. Yes, betul. Mungkin kita boleh bincangkan apa beza dia kan. Tapi yang pentingnya kita tahu dia memang cukup manis. 150 hingga 250 kali ganda lebih manis daripada gula biasa. Dengan apa tahap kemanisan sampai 250 kali ganda daripada gula biasa, mungkin Prof boleh ceritakan apakah kandungan kalori dalam 2-3 titik dalam secawan kopi? Mungkin segmen ini kita tak boleh masuk banyak sangat tentang sainsnya, tapi kita boleh tahu bahawa ada 2 sebatian penting dalam stevia ni. Yang paling banyaknya ialah dipanggil stevioside. Dan yang kedua ialah rhabdoside A. Jadi kedua-dua sebatian ini sebenarnya mengandungi gula juga. Tetapi oleh kerana kita ambil terlalu sedikit, jadi bila masuk ke dalam badan kita, bila dihazam, amount kalori yang kita gunakan tu cukup rendah. Jadi baik untuk orang yang penyakit kencing manis dan sebagainya. Prof, dari segi stevia ini sekarang kalau kita lihat, kebanyakan melaporkan terdapat mengandungi bahan-bahan yang palsu. Dari segi sudut kesihatannya, adakah dia rasanya sama? Atau macam mana kita nak membezakan sama ada yang tulen ataupun yang palsu? Mungkin ada. Saya bila baca akhbar gitu, laporan yang keluar di akhbar, saya pun agak kejutlah. Sebab sebenarnya stevia ni adalah satu produk yang baik untuk kesihatan sebenarnya. Jadi bila kita ada produk yang tidak ada langsung stevia, jadi kita sepatutnya tak boleh panggil produk ni stevia. Kan? Sebab dalam kandungan tu dah tak ada stevia langsung. Tapi kalau kita ada stevia dan kita ada gula, bagaimana kita nak kenal? Sebenarnya telah yang kita tunjukkan video tadi, rupanya hampir macam gula juga, halus, putih. Tapi kalau kita ambil stevia ni, dia ada 2 ciri yang semua akan rasa. Satu ialah rasa pahit. Yang kedua, dia akan melekat di anak tekak. Yes. Dia akan duduk situ mungkin 10 minit ataupun 15 minit. Dia tak ada apa bahaya. Cuma kalau kita bandingkan dengan gula biasa,
kita tak ada rasa pahit dan kita tak akan ada rasa melekat di tekak itu. Okey. Jadi itu kalau kita ada produk di pasaran, itu test yang mula-mula lah. Selain daripada kita buat ujian kimia, itu kita test. Kalau dia tidak ada pahit dan dia tidak ada melekat di anak tekak kita, besar kemungkinan itu bukan stevia. Alright. Okey, Prof dan Pia, ya, jika ujian makmal dua universiti awam terhadap sampel 10 produk stevia dalam pasaran tempatan yang digunakan penyakit diabetes sebagai pemanis alternatif semula jadi mendapati kandungannya adalah palsu, dan malah ya kajian daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM dan Universiti Putra Malaysia UPM mendapati semua sampel diuji itu mengandungi kombinasi bahan kimia berbahaya yang boleh memudaratkan kesihatan. Dan untuk paparan seterusnya kita saksikan paparan ini. Antara bahan kimia yang ditemui ketika ujian makmal dilakukan ialah pyridazinone yang boleh menyebabkan keradangan kulit, mata dan alahan pernafasan, piperazine jika diambil berlebihan boleh menyebabkan muntah, cirit-birit serta kemurungan, dan cycloproparecarbazamide yang boleh mengakibatkan keradangan. Lebih memeranjatkan kandungan 5 daripada sampel berkenaan juga didapati sama walaupun dijual dengan jenama berbeza. Menurut hasil kajian Universiti Terbabit, hasil ujian mendapati kebanyakan sampel cecair stevia tidak mengandungi walau sedikit pun komponen tumbuhan stevia atau bahan semula jadi. Sebaliknya, kandungan utamanya adalah kombinasi bahan kimia berbahaya. Kajian juga mendapati kira-kira 2 daripada 10% kandungan cecair produk stevia itu juga mengandungi etanol. Ia sekaligus mendatangkan kemusykilan mengenai tahap kesuciannya kepada orang Islam. Sampel produk cecair stevia turut dihantar ke UPM bagi menjalani proses ujian. Hasil ujian adalah sama. Produk terbabit didapati mengandungi banyak bahan kimia sintetik yang amat berbahaya kepada tubuh. Ianya kerana ia tidak boleh disingkirkan oleh organ manusia, apatah lagi jika diambil dalam jangka panjang. Bahan kimia terbabit mempunyai risiko masuk ke dalam organ perkumuhan, termasuk buah pinggang serta hati. Jika komponen kimia itu tidak diserap atau ditapis, lama-kelamaan ia tidak boleh bertahan dan mengakibatkan penyakit kronik, termasuk kegagalan buah pinggang dan hati. Kajian mendapati kebanyakan bahan kimia dan pemanis tiruan seperti aspartame yang digunakan untuk menghasilkan sesetengah produk didakwa sebagai cecair stevia itu dihasilkan di China. Ia boleh dibeli secara pukal dengan harga murah. Prof, sudah tentu yang stevia palsu ni akan melibatkan pelbagai bahan kimia yang mungkin agak memudaratkan kesihatan pengguna, ya. Mungkin Prof boleh jelaskan sikit apakah kesan yang mungkin dialami oleh seseorang pengguna sekiranya menggunakan stevia palsu ataupun sintetik? Ya. Saya balik kepada laporan yang keluar tu, kalau dia sebenarnya bukan stevia, kita harus tidak mengaitkan produk tu dengan stevia. Ya. Itu yang pertamanya lah. Sebab bila kita kaitkan produk macam tu dengan stevia, dia sebenarnya menjatuhkan nilai kesihatan yang ada pada stevia. Ya? Tapi macam mana pun, isu ni masih hangat. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah. Sebab kita tahu, sekarang ni di Malaysia, daripada segi penyelidikan di UPM ataupun di mana-mana universiti, kita sekarang banyak menjalankan kajian tentang tanaman herba. Jadi kalau kita lihatlah, kebanyakan tanaman-tanaman herba ini akan melalui proses yang sama macam yang dilalui oleh stevia. Jadi umpamanya tentang kaedah pengekstraktan, isu menggunakan alkohol dan sebagainya. Yang ini patut kita teliti sebab kita ada standards dalam cara-cara kita mengekstrak, kita mengeluarkan produk dan sebagainya. Jadi kalaulah dalam produk-produk stevia ini ada bahan terlarang, sudah semestinya dia akan menjadi mudaratlah kepada pengguna. Tidak kira sama ada dia mengidap kencing manis ke ataupun untuk tujuan mengurangkan berat badan pada mereka-mereka yang ada obesiti, masalah obesiti. Kerana barang terlarang ini seperti yang termaktub dalam
peruntukan di bawah kementerian sendiri, ini memang bahaya. Yes. Jadi kita perlu cek semula produk-produk ini supaya barang-barang terlarang ini tidak kita guna dengan sewenang-wenangnya. Tapi macam mana pun, saya haraplah sebab sekarang ni kementerian pun dah terlibat, beberapa universiti pun telah terlibat. Saya harap kita cek semula. Sebab kalau produk itu menggunakan jenama stevia, semestinya mesti ada stevia. Saya hairan kenapa tak ada langsung. Mungkin kerana kosnya. Kos untuk menggunakan ekstrak stevia ni tinggi, mahal. Kalau jenis yang paling baik mungkin sampai RM1,000 per kilogram. Jadi kalau dibandingkan dengan ekstrak yang berkualiti tinggi ni dengan contohnya bahan-bahan kimia yang murah, jadi ini mungkin salah satu faktor kenapa syarikat-syarikat ini berlumba-lumba lah untuk mengadakan produk, tapi sebenarnya menggunakan jenama stevia tetapi dengan kandungan bahan yang agak tidak baiklah untuk kesihatan manusia kita lah. Baik, Prof, dari segi perbincangan kita mengenai stevia ini, mungkin ada soalan terakhir, mungkin ada rumusan daripada Prof sendiri mengenai kebaikan dan juga dari segi stevia yang palsu ini, bagaimana kita nak menghindar dan sebagainya, bagaimana pengguna dapat menilai sama ada ia jangan mengambil stevia yang palsu dan perlu mengambil dengan promosi atau pemasaran yang bagaimana untuk kita? Nombor satu ialah saya pun berharaplah pihak berwajib, khususnya Kementerian Kesihatan, untuk restore balik confidence terhadap produk stevia ini. Bukan Malaysia saja macam saya katakan tadi, walaupun pengeluar utamanya adalah negeri China, lebih kurang 80%, tetapi teknologi stevia ini sebenarnya telah dipelopori ataupun dibangunkan oleh Jepun. Jadi kita tahu Jepun adalah satu negara yang tahap kontrolnya cukup tinggi. Dia tidak akan menggunakan sesuatu yang memudaratkan orang yang menggunakan. Itu saja. Jadi saya haraplah mungkin ada pihak yang boleh cek semula. Tentukan, kerana kita takut juga dalam keadaan kita bersaing ni ada motif-motif lain kita tak tahu. Jadi yang keduanya saya rasalah kita kena faham tentang tiruan ni. Bahan tiruan. Dia sebenarnya gula tiruan ni yang sintetik dia panggil ni memang ada dan banyak negara meluluskan penggunaannya. Dia tak semestinya bila kita menggunakan gula tiruan ini terus tak ada khasiat. Dia ada dia punya tahap-tahap boleh kita gunakan. Ada yang terlarang dan ada juga yang diluluskan. Jadi tak semestinya dia menggunakan gula tiruan itu, produk itu memang untuk menjejaskan kesihatan kita. Tapi kita kena lihatlah, macam stevia juga ada ekstrak yang diluluskan, umpamanya FDA meluluskan riboside yang mengandungi riboside lebih daripada 95%. Salah satu kandungan dalam. Yes. Jadi maknanya the quality is very high. Jadi itulah kalau boleh mungkin ramai pengusaha-pengusaha yang terlibat dengan produk stevia. Jadi saya kesian jugalah. Jadi kalau kita tak dapat kumpulkan maklumat yang baik, kita menjejaskan juga pengusaha-pengusaha dan terutamanya pesakit ni, diabetik dan juga obesiti, dia memerlukan something yang boleh membantu mereka juga. Jadi win-win lah pada saya. Okey, baik Prof, kita sudah sampai ke penghujung kita punya perbincangan pada ini. Terima kasih kepada Prof Madya Dr. Muhammad Osman, pensyarah dari Fakulti Pertanian UPM kerana sudi bersama kita di NS Now pada hari ini.